wabarakatuh. Alhamdulillah. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastahdihi wa nastaghfiruh. Wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa sayyiati a'malina. Man yahdihillahu fala mudilla lahu wa man yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluh. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Ya ayyuhan nasu taqu rabbakum alladzi khalaqakum min nafsin wahidah wa khalaqa minha zawjaha wa batha minhuma rijalan katsiran wa nisaa'a wattaqullaha alladzi tasaaluna bihi wal arham innallaha kana 'alaikum raqiba. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa qulu qawlan sadida yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum wa man yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillah, segala puji bagi Allah Subhanahu wa taala di atas rahmat Allah Subhanahu wa taala, kasih sayang Allah masih lagi bagi kita umur sehingga kita dapat merasa Ramadan pada tahun ini, ya. Dapat kita solat berjemaah, solat tarawih, beriktikaf. Alhamdulillah. Baik, jadi pagi ini insya-Allah saya nak berkongsi pada tuan-tuan muslimin muslimat sekalian, iaitu berkenaan dengan buku kecil, ya. Manusia paling bahagia di bulan Ramadan. Ditajuk dia. Asalnya terjemahan daripada buku bahasa Arab daripada Syekh Abdul Rahman Al-Yahya. Manusia paling bahagia di bulan Ramadan. Baik. Jadi seperti mana yang kita tahu, bulan Ramadan ni adalah bulan yang paling baik daripada bulan-bulan yang lain. Ya, kenapa bulan itu baik, bulan Ramadan itu baik? Antara sebabnya yang nombor satu adalah diturunkan Al-Quran pada bulan tersebut. Ya, Allah berfirman, "Syahrul Ramadan allazi unzila fihi al-Quran hudan lin-nas wa bayyinatin minal huda wal furqan." Pada bulan Ramadan ini diturunkan padanya Al-Quran. Diturunkan padanya Al-Quran menjadi petunjuk kepada manusia dan pembeza, ya, wal furqan. Jadi bulan Ramadan ni dia special kerana adanya Al-Quran. Jadi apa semua benda yang bila ada Al-Quran di dalamnya, semuanya akan jadi jadi paling baik. Jadi akan jadi mulia. Ya, masjid yang ramai orang membaca Al-Quran, maka mulialah masjid tersebut. Orang yang banyak membaca Al-Quran, mulialah orang tersebut. Lagi banyak dia baca, lagi banyak dia faham, lagi banyak dia amal, lagi mulia dia tersebut. Ya. Kalau dia hafal Quran dan amal, mulialah dia. Jadi kemuliaan kita ni tergantung setakat mana kita beramal dengan Al-Quran. Ya, beramal dengan Al-Quran ni, amal baca dan juga amal isi kandungan tersebut. Ya. Jadi cuba cek diri kita masing-masing. Saya cek diri saya, tuan-tuan cek diri tuan-tuan setakat ni dah fasa-fasa akhir Ramadan, banyak mana dah kita membaca Al-Quran, ya? Banyak mana sudah kita membaca Al-Quran. Kemudian adakah bacaan Quran kita ni bagus, kena pada tajwid, hukum hakamnya? Adakah kita beramal sebaik-baiknya hukum yang tergandung di dalam Al-Quran, halal haram, riba, rasuah, adakah kita telah tinggalkan seperti mana yang diberitahu oleh Allah dalam Al-Quran? Jadi semua yang berkaitan dengan Al-Quran ini akan jadi mulia. Baik. Orang yang berkhidmat dengan Al-Quran juga akan menjadi mulia. Baik, dalam buku ini disebut bagaimanakah orang yang bahagia itu. Orang yang bahagia itu yang pertama disebut, yang pertama, puasa itu disyariatkan berdasarkan suatu sebab dan alasan. Apa dia sebab alasan? Sebab dan alasan yang pertama,
Bila ada 7, disebut kat sini bila ada 7 perkara ada pada seseorang tersebut, dia ni bahagia pada bulan Ramadan. Yang pertama, kerana dia nak menuju sebab tersebut. Sebab yang utama adalah Allah sebut di dalam surah Al-Baqarah, Ya ayyuhallazina amanu kutiba alaikumus shiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Wahai orang beriman, telah difardukan kepada kamu berpuasa seperti mana kaum-kaum yang terdahulu, la'allakum tattaqun, mudah-mudahan kamu bertakwa, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi sebab nombor 1 sekali difardukan puasa oleh Allah Subhanahu wa taala adalah untuk mencapai takwa. Ya. Allah Subhanahu wa taala ni dia sangat sayang kepada kita. Ya, seperti mana seorang ayah, ibu bapa ni disayang sangat anak-anak dia. Dalam 10 orang anak dia, mesti ada anak soleh, mesti ada anak nakal. Anak soleh pun dia sayang, anak nakal pun dia sayang. Dia takkan mudah-mudah benci macam tu. Jadi yang nakal tu dia nak didik macam mana? Wotan dah, cubik dah, marah dah, tapi masih lagi nakal. Tapi sayang, sayang tu lebih besar daripada marah kepada anak tersebut, lagi-lagi si ibu. Jadi Allah ni lebih-lebih lagi sayang kepada hamba-Nya berbanding mak ayah kita. Disebutkan dalam hadis bahawa Allah ni dia ada 100 sifat rahmat, kasih sayang. Maka semasa penciptaan makhluk, Allah turunkan satu sifat rahmat dia ke bumi, maka dengan satu sifat rahmat tersebut dibahagi-bahagikan kepada semua makhluk, termasuk binatang, manusia dan sebagainya. Dengan sedikit sifat rahmat tersebut, seorang ibu sangat sayang kepada anak, tak nak meninggalkan anak. Sangat sayang. Binatang pun sayang kepada anak. Itulah sifat rahmat. Pada Allah ada 99 lagi. Pada kita ni bukan satu, sikit je, sebab dah bagi banyak dah. Jadi Allah ni sangat sayang kepada kita. Dia nak kita ni masuk syurga Allah Subhanahu wa taala. Jadi nak masuk syurga saja-saja tak adil. Sebab ada orang yang beramal soleh memang layak masuk syurga. Ada orang yang banyak maksiat takkan nak masuk syurga juga. Nanti tak adil. Ya Allah, aku susah payah beramal soleh, dia ni buat dosa pun masuk syurga. Nanti tak adil. Jadi bagaimana Allah nak masukkan orang yang jahat? Orang jahat pula, orang yang ada melakukan dosa ni masuk ke dalam syurga juga? Tidak lain tidak bukan, Allah akan didik dia. Allah akan didik macam mana? Allah akan masukkan kita ke dalam kursus Ramadan. Kursus, kalau syarikat, kalau dia nak suruh anak buah dia, pekerja dia jadi bagus dalam pekerjaan, dia akan hantar beberapa staf dia masuk kursus, kursus kejujuran ke, kursus kemahiran ke. Allah Subhanahu wa taala pun dia masukkan hamba-hambanya ni ke dalam kursus, iaitu kursus Ramadan. Pembantu dia, staf-staf dia adalah malaikat. Yang menjadi pengatur cara adalah Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dalam bulan Ramadan ni Allah latih kita ni supaya kita bertakwa. Ini yang tujuan pertama puasa, bertakwa. Ya, bertakwa ni apa? Buat apa segala apa Allah suruh dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Buat segala apa yang Allah suruh dan tinggalkan segala apa yang Allah larang. Boleh jadi pada bulan-bulan lain kita ada buat benda-benda yang dilarang oleh Allah. Ya, orang yang ambil riba rasuah dia pun ambil, dia biasa ambil riba rasuah. Tapi bulan Ramadan Allah latih kita boleh tinggalkan riba rasuah tersebut. Orang yang jenis tak berapa solat fardu malas, bulan Ramadan Allah latih dia jadi rajin solat fardu berjamaah. Lagi-lagi subuh dengan isyak, sebab dekat dengan tarawih. Dua solat itulah yang paling susah sekali. Pada zaman Rasulullah, orang yang tinggalkan solat tersebut adalah orang munafik, subuh dengan isyak. Sebab dia pergi waktu siang je, sebab dia ingat Rasulullah nampak dia waktu siang, malam tak nampak. Tapi dua solat yang susah tersebut Allah latih pada bulan Ramadan. Sebab kita nak tarawih, kita datang isyak. Sebab kita lepas sahur, kita datang solat subuh. Ya, orang yang biasa makan benda-benda yang haram, ya, makan benda-benda haram, pada bulan Ramadan Allah latih kita tak makan benda haram. Ya, waktu tengah hari kita boleh tahan lapar, tak makan benda haram pun boleh hidupnya, tak ada apa pun. Kan, orang yang berjudi, bila masuk Ramadan tak berjudi pun boleh hidup je, tak ada susah pun. Kalau dia betul-betul berpuasa, dia niat nak capai takwa. Ya, orang yang hisap rokok pun
Ya, sekotak sehari. Masuk Ramadan tak isap rokok waktu siang. Aku tak isap rokok, tak ada apa pun. Sebulan Allah latih aku tak isap rokok. Takkan tak boleh aku tak isap rokok juga. Syawal dan seterusnya. Itulah latihan Allah nak suruh kita jadi orang bertakwa. Ya, selama sebulan Allah latih kita. Jadi kalau seseorang ni puasa, niat dia nak capai takwa, dia nak jadi lebih baik daripada sebelumnya. Boleh jadi sebelum ni dia kurang beramal ibadah, banyak buat dosa. Bila bulan Ramadan, dia niat betul-betul, kali ni aku nak puasa betul-betul supaya puasa aku lebih berkualiti. Dia pun tinggal itu, tinggal ini, tinggal cakap tak elok, ya, perkataan tak elok. Kerana Rasulullah SAW kata, bila ada orang provok kamu, disebutkan dalam hadis lah, provoknya ayat saya lah, maka jawablah olehmu, inni sha'im, sesungguhnya aku sedang berpuasa. Jangan balas dia punya provok tersebut. Kalau balas boleh jadi gaduh. Jadi inni sha'im, inni sha'im, kan? Jadi itulah latihan Allah Subhanahu Wa Taala kepada kita. Kemudian yang seterusnya, orang yang bahagia ni bila puasa dia dapat sabar. Dia nak melatih kesabaran dia. Bila dia dapat melatih kesabaran dia, maka dia orang yang berpuasa, ya. Dia orang yang beruntung. Kemudian yang seterusnya, dia dapat meninggalkan yang halal dan meninggalkan yang haram. Pada bulan lain makan nasi ni halal, tapi bulan Ramadan jadi haram waktu siang. Makanlah, minum pun jadi haram. Ya, Allah latih kita bagi tahu apa, yang halal pun kamu boleh tinggal, yang haram apatah lagi. Senang aja. Kan macam tu, umpamanya macam tu. Jadi selama sebulan siang hari kita tak boleh makan waktu siang. Baik, kemudian yang seterusnya, berapa dah? Sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, orang yang berpuasa ni dia akan gembira akhirnya. Gembira sebab sabda Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, "Lis-shaimi farhatan inda fitrihi wa inda liqa'i rabbih." Bagi orang berpuasa ni ada dua kegembiraan. Yang pertama, gembira apabila bertemu dengan Tuhan. Yang kedua, gembira ketika berbuka puasa. Ya. Hadis riwayat Imam Bukhari dan Muslim. Gembira ketika bertemu Tuhan, bila dia jaga betul-betul puasa dia ni, zahir dan batin. Bila bertemu Allah, dia gembira tengok pahala dia. Banyak manakah pahala puasa? Disebutkan oleh Rasulullah SAW dalam hadis kursi, "As-siyamu li wa ana ajzi bih," kata Allah Subhanahu wa taala. Siam ni, puasa ni untuk aku dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah Subhanahu wa taala. Jadi pahala puasa ni dia tak sama macam pahala-pahala ibadah yang lain. Kalau pahala ibadah lain Allah sebut banyak mana pahala dia, ya. Ibadah contohnya solat jenazah, Rasulullah sebut dapat 2 qirat. Solat jenazah iringi jenazah. 1 qirat sebesar bukit Uhud. Kalau ibadah baca Quran, kita akan dapat, kata Rasulullah, 1 huruf 10 hasanah. 3 huruf alif lam mim 30 hasanah. Ada nilai dia setiap amalan soleh. Tapi dalam bab puasa, Rasulullah dan Allah tak cerita banyak mana pahala puasa tersebut. Ya, tak cerita banyak mana pahala puasa tersebut. Hanya Allah kata, "As-siyamu li," orang berpuasa tu untuk aku. Wa ana ajzi bih, dan akulah yang akan membalasnya, kata Allah SWT. Jadi pahala puasa ni, kata para ulama, infinity sebenarnya atas seseorang tersebut. Ada orang dia jaga betul pahala puasa dia, makan minum dalam masa yang sama dia puasa panca indera dia, mata dia, telinga dia, lisan dia, daripada buat benda lawa dan rafath, kata Allah Subhanahu, kata Rasulullah SAW, maka pahala puasanya insya-Allah penuh. Tetapi kalau dia banyak dia buat melakukan lawa dan rafath, maka pahala puasa dia boleh jadi kurang, dan sampai satu tahap, kata Rasulullah, kata Allah Subhanahu Wa Taala, kata Rasulullah, dia akan bertemu dengan Allah bila puasa, kata Rasulullah, hanya dapat lapar dan dahaga sahaja. Ya, tapi kalau dia jaga betul, pahala puasa dia infinity, berlebihan. Dan pahala puasa yang sedemikianlah, bila berjumpa dengan Allah, dia akan terkejut, pahala dia yang terbaik. Dia gembira bila bertemu dengan Allah Subhanahu Wa Taala.
Baik, antara amalan yang boleh kita tingkatkan, sebab kita puasa ni tinggal beberapa hari lagi. Orang yang berjaya dengan puasa ni, dia ada perubahan. Kalau sebelum puasa, contoh dia malas solat, lepas puasa dia rajin solat. Kalau sebelum puasa dia malas solat berjemaah, selepas puasa dia bertambah rajin. Itu orang yang berjaya di dalam kursus Ramadan yang Allah sediakan. Kalau dia sebelum Ramadan dia baca sehari Quran 2 muka surat, tapi selepas Ramadan upgrade jadi setengah juzuk sehari. Itu orang yang berjaya di dalam kursus Ramadan. Ya, kalau sebelum Ramadan dia sedekah dia RM5 seminggu contohlah. Selepas Ramadan lagi meningkat. Kalau sebelum Ramadan dia jarang solat subuh berjemaah di masjid surau, tetapi selepas Ramadan dia jadi rajin solat berjemaah. Sebab dia dah latih di dalam bulan Ramadan bangun awal. Ya. Jadi cuba, yang pertama cuba cek diri kita masing-masing, setakat manakah amalan bacaan Al-Quran kita sebelum ini. Sebelum ini maksud sebelum Ramadan. Setakat manakah amalan solat berjemaah bagi lelaki. Setakat manakah solat sunat rawatib. Solat sunat rawatib 2 rakaat sehari semalam. Ya, kata Rasulullah 12 rakaat ni pahalanya dapat rumah di dalam syurga. Setakat manakah sedekah kita? Setakat manakah kita meninggalkan perkara haram, riba, rasuah? Setakat manakah kita menjaga lisan kita, marah-marah orang, mengatur orang? Jadi bila lepas Ramadan kita jadi amalan kita lagi jadi lebih baik, maknanya kursus kita pada bulan Ramadan pada tahun ini berjaya insya-Allah. Tapi berjaya tersebut tengok tempoh, tengok keadaan. Ada orang tahan berbulan-bulan. Ada orang tahan sampai Ramadan akan datang. Masuk Ramadan akan datang lebih baik lagi. Ada orang 2-3 hari je, 2-3 minggu je. Ada orang 1 Syawal dah fail dah. Tak pergi dah masjid solat subuh. 1 Syawal. Zuhur pun tak pergi dah, berjalan rumah orang. Maghrib Isyak pun tak pergi dah. Tak apalah, hari-hari pertama beraya, tengok hari-hari kedua pun tak pergi juga masjid surau. Tak apalah, minggu pertama banyak rumah terbuka, minggu kedua pun tak pergi dah, memang fail. Ya. Jadi janganlah kita jadi orang yang gagal, tuan-tuan. Pastikan ibadah kita ni meningkat. Baik, antara amalan yang perlu kita tingkatkan, tinggal berbaki berapa lagi. Sebab Ramadan ni, tuan-tuan, setiap saat pada bulan Ramadan ni berharga. Pahala disebut oleh Rasulullah berganda. Ya, sampai 700 kali ganda Allah ganda. Kalau baca Quran 1 huruf 10 hasanah. Tapi kalau bulan Ramadan dia boleh jadi berganda sampai 700 hasanah, 7000 hasanah. 1 huruf sahaja Al-Quran. Ya. Bila kita baca Quran dalam keadaan berwuduk, berganda lagi. Bila baca Quran di dalam solat, lagi berganda. Bila baca Quran pada waktu malam, qiyamul lail, lagi berganda. Bila kita baca Quran kena-kena pula pada malam Al-Qadar, lagi berganda-ganda. Jadi setiap saat kita ni sebenarnya sangat berharga. Baik. Jadi antara amalan Rasulullah yang pertama baca Al-Quran. Jadi kita kena tingkatkan pembacaan Al-Quran. Pada bulan Ramadan Rasulullah akan setiap malam dia akan baca Quran dengan malaikat Jibril. Ya. Bila Ramadan terakhir sebelum Rasulullah wafat, Rasulullah baca 2 kali khatam. Khatam. Ada orang tanya pula, Ustaz, betul ke Rasulullah khatam dengan malaikat Jibril? Masa Ramadan sebelum wafat Rasulullah khatam sekali, dekat wafat 2 kali. Betul ke? Sedangkan ayat Quran tak turun habis lagi. Bukankah selama 23 tahun? Betul. Disebutkan oleh hadis, dalam hadis Rasulullah khatam 2 kali akhir hayat. Tapi ayat Quran tak habis lagi turun. Tahun-tahun sebelumnya khatam sekali. Jadi kata para ulama, khatam setakat diturunkan. Khatam setakat diturunkan. Boleh jadi 2 tahun sebelum Rasulullah wafat 28 juzuk ke berlengkap. Khatam setakat itu. Jadi yang pertama kita kena tingkatkan pembacaan Al-Quran. Ya, kena tingkatkan pembacaan Al-Quran dan tinggalkan lawa dan rafas. Ya. Sabda Rasulullah SAW, ramai orang berpuasa.
Tetapi yang dia dapat hanya lapar dan dahaga. Kerana apa? Kerana tidak meninggalkan lawa dan rafas. Lawa dan rafas. Lawa ni benda sia-sia, rafas ni benda lucah. Lawa ni apa dia? Benda sia-sia, contoh kalau zaman sekarang, benda sia-sia ni telefon tuan-tuan. Telefon. Kan? Telefon ni bila kita sekali buka Facebook, ingat nak tengok sekejap je. WhatsApp ke, mula-mula nak tengok WhatsApp lah. Kalau ada orang WhatsApp, sekali buka Facebook, ingat nak tengok seminit je, jadi 5 minit. Sikit lagi lah, scroll, last kali habis setengah jam, sejam. Sekarang ada TikTok pula. Lepas scroll tengok satu. Itulah perkara lagu. Kata Rasulullah SAW, ramai orang puasa tapi kosong, hanya dapat lapar dan dahaga sebab tidak meninggalkan lawa dan rafas. Itulah lawa tuan-tuan. Kenapa kita perlu tinggalkan? Lawa ni dia bukan berdosa sangat, cuma sia-sia, ya. Sebab kita telah membazirkan masa kita. Setengah jam yang kita tengok ni, kalaulah kita baca Al-Quran, besar pahala. Kita baca Qul Huwallahu Ahad je. Bismillahirrahmanirrahim. Qul Huwallahu Ahad, Allahus Samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. 10 saat je. 10 saat tu berapa ribu pahala hasanah. Sebab satu huruf 10. Satu surah tu ada berapa puluh surah, berapa puluh huruf, baru 10 saat. Kalau kita baca seminit, kalau kita baca setengah jam, sama dengan masa kita tengok video tadi tu. Maknanya pahala kita berjuta-juta. Itulah pahala apa? Setiap saat pada bulan Ramadan ni berharga. Antara benda lawa lagi yang menyebabkan kata Rasulullah pahala puasa kosong, tidur. Kalau tidur sikit qailulah dapat pahala. Tidur sikit setengah jam. Saya ada baca satu kajian, orang ni bila meningkat semakin tua dia, semakin umur 60, 70, 80, semakin lama dia perlu tidur siang. Semakin lama dia perlu berehat. Ya, mula-mula baby tidur lama, sampai ke dewasa kena tidur sikit, 15 minit, setengah jam. Sampai ke tua balik, kembali macam perangai baby balik. Kena tidur lama, berehat. Terbukti, saya bila balik sembahyang zuhur ni, gimana Tuan Haji? Oh, balik ngantuk tidur. Haji tidur bangun apa? Bangun dekat asar nanti. Kan? Dia dah pencet. Tak apalah. Memang kajian mengatakan macam tu. Sebab apa? Siang tadi dia baca Quran duduk masjid, lepas dengar kuliah, solat duha, lepas tu baca Quran, lepas tu buat tu, lepas tu sampai ke zuhur. Sampai zuhur dia balik tidur lah, tak ada kerja, tidur lah. Kalau tak, saya tak boleh bangun malam. Jadi tu. Tapi kalau orang muda tidur banyak, orang macam saya tidur banyak, 2-3 jam tidur siang, itulah perkara lawa. Sedangkan setengah jam, sejam tu kita boleh baca Quran. Kalau tak baca pun dengar. Itulah perkara lawa. Baik. Kemudian antara perkara lawa lagi tuan-tuan, zaman sekarang ni TV. TV siang kita buka tengok cerita movie tu, movie ni, lepas tukar, siaran apa ada cerita, lagi-lagi dekat raya ada cerita-cerita box office, kan, Netflix, benda itu perkara lawa. Kalau tak mendedahkan aurat, lawa. Kalau ada mendedahkan aurat, itu dikira rafas. Ya. Jadi kita kena tinggalkan ataupun kurangkan, tinggalkan. Itulah latihan Allah kepada kita. Kalau kita jaga betul lepas Ramadan, harap dengan harapan kurang-kurangkanlah buat benda lawa. Ya. Baik. Saya terlupa satu perkara. Antara benda lawa lagi, iaitu kalau di Malaysia ni lagu tuan-tuan, lagu raya. Lagu raya. Malaysia ni macam-macam lagu raya. Setiap tahun ada je lagu raya. Ya, setiap tahun ada lagu raya. Lagu raya pelik-pelik pula tu. Ada orang kata, oh lagu raya tahun ni tak sedap dengar, kata. Tension. Dia katalah. Dia kata, ya ke? Saya pun tak pernah dengar lagu raya tahun ni. Tak dengar. Sebab apa? Saya cuba latih diri saya, haramkan telinga dengar lagu raya sebelum masuknya hari raya. Sebab apa? Lagu raya, satu lagu raya 3 minit. Paling pendek, panjang sikit 5 minit, 6 minit. 5 minit, 6 minit tu kalau kita dengar Quran, banyak mana pahala? Tak baca, dengar je. Ada orang kata, saya ustaz kalau balik raya dalam kereta tak ada lagu raya tak seronok balik.
Padahal Ramadan lagi tu, seminggu lagi. Oh, dalam jam-jam ni 6 jam, 7 jam, 8 jam kena dengar lagu raya, kalau tak seronok. 6 jam tengok lagu raya sahaja, lepas pusing-pusing, ya, tukar radio tu, tukar radio ni, radio habis, masuk USB pula. Kan? Membazir macam tu je 6 jam, 7 jam. Kalau lah 6 jam dia dengar Quran, berapa juzuk dah dia dengar, berapa banyak pahala dia di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Jadi yang muda-muda di sini ni, boleh jadi dekat raya ni nak balik raya kan, cubalah haramkan diri dengar lagu raya. Hari raya baru aku dengar lagu raya kan, masuk malam raya Allahu Akbar, pasanglah lagu raya. Kalau nak dengar sangat, ya, sebab membazir telinga. Ya, kita tukar sikit je, tekan satu butang je, tik, dengar orang mengaji. Kalau kita tak mengaji pun sambil drive, Allah besar pahala tuan-tuan. Ya, dengar pun dapat pahala, baca pun banyak pahala di sisi Allah Subhanahu Wa Taala. Ya, baik. Jadi itu antara perkara lara. Kalau kita layan benda lara ni banyak, kata Rasulullah SAW, kurus pahala puasa sampai satu tahap kosong macam tu saja, dapat lapar dan dahaga. Saya tambah satu lagi, dapat seronok. Kenapa dapat seronok? Seronok ketika berbuka. Hujung-hujung minggu ni ramai anak-anak balik kampung rumah mak ayah kan, orang yang kerja KL balik kat Bukit Mahkota kan, mak ayah Bukit Mahkota, adik-adik pakat balik belaka. Ramai berbuka seronok, ramai ada buka, semua balik seronok, makan dengan mak ayah, rindu mak ayah. Tapi siang hari banyak buat benda lara, benda rafas. Dapat seronok je, pahala puasa tak ada. Ya. Jadi kalau kita nak tingkatkan akhir-akhir Ramadan ni, tinggalkan perkara lara. Cuba cek diri kita masing-masing, setakat mana kita beri masa kepada telefon perkara lara, setakat mana tinggal kita bagi kepada perkara lara. Ya, tengok setakat mana mata kita bagi pada perkara lara. Tengok cerita-cerita, ya, telinga dia dengar. Baik. Jadi gunakan panca indera kita ni untuk benda-benda yang amal soleh. Tak lama dah, beberapa hari lagi kita tahan, kita sabar sekejap. Rafas ni apa? Rafas ni perkara lucah. Rafas ni cakap-cakap yang lucah, gurauan lucah pun berdosa walaupun bergurau. Ya, gurauan lucah, dengar benda yang lucah, tengok video ada lucah-lucah sikit, dedah aurat, ya. Korea, video cerita Korea kan, cerita pula cerita dan juga video nyanyi Korea. Budak muda suka sangat sekarang. Ya, budak muda, lagi-lagi anak perempuan. Oh, ramai tuan-tuan, sampai budak tahfiz perempuan pun minat Korea, cerita Korea. Dia ingat tak ada apa tengok cerita Korea kan, cerita berjoget kiri kanan macam tu, macam ni, macam-macam buat. Peha nampak, dia ingat tak apa, saya perempuan, orang dalam video tu perempuan, haram juga, itu pun aurat. Dia ingat perempuan sama perempuan tak apa, boleh tengok, haram, kurus pahala puasa. Sampai satu tahap hilang. Tegurlah anak perempuan kita, ya, haramkan tengok video-video Korea yang mendedahkan aurat pada bulan Ramadan. Berapa hari lagi tinggal? Itulah latihan Allah supaya kita tinggalkan perkara haram. Ya, itu rafas, benda-benda lucah. Walaupun dia tak sebut lucah, pakaian dia tu lucah. Baik. Jadi antara benda yang perlu kita tingkatkan pada bulan Ramadan, yang pertama baca Quran, tingkatkan. Yang kedua sedekah. Disebutkan bahawa Rasulullah SAW pada hari lain Rasulullah ni pemurah, tapi pada bulan Ramadan pemurah Rasulullah ni lain macam. Kata sahabat, seumpama angin yang berhembus. Sahabat tak sebut banyak, tapi Rasulullah sahabat sebut angin yang berhembus. Apa maksud angin yang berhembus? Angin berhembus ni maksudnya rata, semua dapat. Kan, angin bila datang bukan angin ribut, angin biasa, angin ribut sama-sama lah. Bila dia datang dekat Bukit Mahkota ni, semua kena kan. Rumah tuan haji ni dapat, rumah tuan ni di kawasan parking kereta lalu angin, dekat kubur lalu angin, dekat bawah kaki kita duduk kat luar angin, bawah kereta pun lalu angin, semua lalu angin. Semua akan dapat rasa angin. Jadi maksudnya apa? Rasulullah ni pada bulan Ramadan bila dia bersedekah banyak dan semua dapat rasa. Itu maksudnya. Anak yatim dapat, ibu tunggal dapat, apa lagi? Budak-budak pun dapat, orang biasa pun dapat, kucing pun dapat, kambing pun dapat, semua dapat rasa sedekah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Itulah sedekah Rasulullah pada bulan Ramadan.
menyeluruh maksudnya. Banyak tak banyak nombor 2. Sebab Rasulullah ada masa dia banyak duit, banyak harta, ada masa dia kurang harta. Jadi bila dia dapat, siapa lagi tak rasa dia akan bagi. Jadi kita pun cuba tingkatkan sedekah kita. Banyak tak banyak cuba kita bagi pada sesiapa saja. Ada orang dia bagi duit, ustaz tolong bagi duit zakat saya ni kan kepada asnaf yang belajar agama je. Belajar agama je, belajar lain jangan. Ini duit amanah. Orang fakir miskin jangan, ini khas untuk belajar agama je. Susah juga, saya pun tolak, bagi pusat zakat lah, saya tak sanggup nak buat. Ya. Jadi Rasulullah ni secara menyeluruh. Kemudian antaranya pada bulan Ramadan, Rasulullah SAW disebutkan bahawa dia qiyamul lail, malam-malam dia qiyamul lail. Kata Aisyah radhiyallahu anha, sahabat tanya, wahai Aisyah, bagaimana Rasulullah qiyamul lail pada bulan Ramadan? Kata Aisyah, tidaklah Rasulullah qiyamul lail pada bulan Ramadan ataupun bulan yang lainnya kecuali 11 rakaat. Sama je 11 rakaat bulan Ramadan bulan. Tapi kamu jangan tanya berapa lama Nabi berdiri, berapa lama Nabi qiyam, rukuk dan sujud. Maknanya lama lagi pada bulan Ramadan. Qiyam Ramadan Rasulullah ni berdiri lama kerana banyak baca Quran. Ya. Sujudnya lama kerana banyak tasbih. Rukuknya kerana banyaknya tasbih. Subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli. Itu tasbih Rasulullah ketika sujud dan rukuk selepas Rasulullah membuka kota Mekah sampailah wafat. Kata Aisyah, sebelum buka kota Mekah Rasulullah tasbih macam biasa, subhana rabbiyal a'la, subhana rabbiyal a'la, ataupun subhana rabbiyal azim. Bila buka je kota Mekah, Rasulullah balik kampung, buka kota Mekah, turun surah idza jaa nasrullahi wal fath. Idza jaa nasrullah, surah An-Nasr, kan. Bila turun surah tu, fasabbih bihamdi rabbika wastaghfir, bertasbihlah kamu kepada Tuhanmu dan beristighfarlah. Kata Aisyah, Rasul terus tukar dia punya tasbih ketika rukuk dan sujud, subhanakallahumma rabbana wa bihamdika Allahumma ighfirli, sampailah wafat. Jadi tuan-tuan hafallah antara zikir-zikir Nabi, cuba pelbagaikan. Ini daripada kecil sampai ke besar, subhana rabbiyal a'la, tak tukar-tukar. Cuba hafal doa-doa Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya. Baik. Jadi qiyamul lail. Jadi kita kena qiyamul lail. Kalau boleh kalau kita hafal, baca Quran lebih sikit sebab Rasulullah lama berdiri. Kalau ada masa kita boleh sujud lama sikit dan rukuk lama sikit. Antara amalan Rasulullah SAW pada bulan Ramadan lagi, selain daripada sedekah, qiyamul lail, bacaan Quran, antaranya lagi adalah contohnya Rasulullah banyak membantu orang, pada bulan Ramadan. Itu pun bentuk sedekah, ya. Jadi macam mana kita bantu orang? Macam mana kalau buat buka puasa tu, kita boleh bantu orang, bantu siap lah, contohnya bentang teka ke, itu bentuk bantuan, itu bentuk sedekah, ya. Baik. Bagaimana lagi kita nak tingkatkan amalan kita pada bulan Ramadan akhir-akhir ini? Antaranya seperti mana yang diajar oleh Rasulullah, disebutkan, yang dicontohkan oleh Rasulullah, kita mula daripada sebelum subuh. Pertama bangun. Bila kita bangun, yang pertama solat. Kalau akhir Ramadan ni disebutkan dalam hadis, Rasulullah iktikaf 10 Ramadan terakhir, iktikaf di masjid. Jadi disunatkan iktikaf bagi lelaki. Perempuan sunat apabila keadaan mengizinkan. Dia kena minta izin suami. Bang nak iktikaf boleh bang? Boleh, pergilah. Pergi kena ada mahram, suami dia kena ada. Tak duduk sekali pun tak apa. Ya. Baik, kalau suami tak bagi, dia kata apa? Abang ni, saya nak dekatkan diri pada Allah, tu pun tak bagi. Lah, saya pergi sendirilah. Dia pergi juga. Maka isteri tersebut berdosa. Sebab apa? Iktikaf ni hukumnya sunat, taat suami ni wajib. Sunat bertemu wajib, kalah yang sunat. Kena utamakan perintah suami. Kecuali kalau suami ni suruh buat benda haram, barulah kita tak boleh taat. Contohnya kita tengah puasa Ramadan, yang jom apa bang? Jomlah, berbukalah, jom.
Haram, tak boleh. Sebab puasa Ramadan ni wajib. Tapi kalau puasa sunat, puasa 6, yang jom saya puasa lah bang, jomlah, kan contoh. Dia wajib berbuka sebab puasa tu sunat je. Tapi kalau dia tetap, saya nak habiskan puasa 6, lagi sehari lagi, ni Syawal ni, lagi sehari nak habis, esok kalau terlepas tak cukup 6, 5 je, maka dia telah berdosa. Sebab sunat bertemu kesuruhan dan suami, maka sunat tu kalah. Ini kita kena faham. Baik. Jadi yang lelaki sunat iktikaf di masjid surau. Dia pun pergi masjid pula tak bagi balik lah, ikut peraturan. Ada masjid dikunci cermin, masjid surau. Kat luar boleh iktikaf. Reba je lah duduk kat luar. Nyamuk ustaz. Zaman Nabi lagi lah. Tak ada aircon, tak ada cermin. Kan? Iktikaf macam tu je. Masjid Nabi tu lantainya tanah, atapnya pelepah tamak. Kalau hujan basah. Jadi dia buat sekedup. Dia buat macam kemah kecil. Macam tu nak suruh kurang sejuk sikit. Ya. Baik. Kemudian kita bangun, kita qiyamul lail paling kurang 2 rakaat. Kemudian Rasulullah SAW disebutkan Ibnu Abbas bila bangun pagi dia akan baca Al-Quran. Rasulullah akan baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Ini tuan-tuan jangan tinggal. Sebab ini peluang. Pagi-pagi kita dah bangun sahur. Bangun sahur kita solat 2 rakaat. Kalau tak solat 2 rakaat pun kadang-kadang tak sempat, tak apa, sebab semalam kita dah tarawih. Tarawih itu dikira qiyam Ramadan. Jadi jangan terlepas baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Bermula daripada inna fi khalqis samawati wal ardh wa ikhtilafil laili wan nahari la ayatil li ulil albab. Sebab kata Ibnu Abbas dia selalu qiyamul lail dengan Rasulullah. Rasulullah bila bangun ni dia akan baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Jadi tuan-tuan amal tak? Jadi berbaki 8 hari lebih kurang lagi macam tu, bacalah 10 ayat terakhir. Itu amalan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Besar pahala sebab kita ikut sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada orang tanya saya bila saya sebut macam ni, apa kelebihan dia ustaz? Dalam hadis tu Nabi tak sebut kelebihan dia apa, kaya ke, sehat ke. Cuma Ibnu Abbas ni hadis sahih. Nabi buat tak tinggal. Bila Nabi buat tak tinggal, benda ni special. Kata sayang Nabi, ikutlah Nabi. Ya, ada orang dia beramal, pagi-pagi ustaz saya selawat 1000 kali. Semalam bangun lambat saya selawat laju sikit. Allahumma shalli wa sallim ala sayyidina Allahumma shalli wa sallim. Tak salah, tapi dia telah meninggalkan yang Nabi buat. Nabi tak suruh pun 1000 kali sebelum subuh. Walaupun memanglah selawat tu bagus, tapi ada lagi yang lagi Nabi buat lagi tepat, iaitu baca 10 ayat terakhir surah Ali Imran. Kalau dua-dua ustaz boleh, lagi bagus. Dua-dua selawat dan baca 10 ayat tersebut. Kemudian kejut orang rumah, disebutkan bahawa orang yang kejut isteri ataupun suaminya untuk sama-sama beribadah, sama ada ibadah solat berjemaah ataupun solat seorang-seorang, maka Allah sayang. Rahimallahu rajulan, sama disebutkan Allah sayang kepada hamba tersebut. Kemudian selepas sahur, kita pun menuju ke masjid. Ada doa dia lah, doa minta cahaya. Sebelum ni saya ada bagi. Sebelum Rasulullah SAW sebelum menuju ke masjid, dia ada baca doa minta cahaya. Saya ada bagi selai-selai seorang. Ya. Kemudian pergi ke masjid, jangan tinggalkan solat sunat qabliyah subuh. Qabliyah subuh ni Nabi buat di rumah. Sebab rumah Nabi dekat dengan masjid, sebelah aja. Jadi tuan-tuan, boleh buat di rumah, boleh buat di surau. Kan, surau dekat ni. Sebab apa? 2 qabliyah subuh kata Rasulullah lebih baik daripada dunia dan seisinya. Pahala dia seumpama besar pahala dia. Disebut lebih baik daripada dunia dan seisinya. Ya, kita buat qabliyah subuh, tiba-tiba dah azan, kita tak sempat datang ke surau kan. Bukan tak sempat, la ilaha illallah, tak pergi lagi surau. Kalau aku pergi surau ni, sampai surau tak sempat qabliyah subuh. Semayang dulu kat rumah dulu qabliyah subuh 2 rakaat. Semayang, janganlah baca panjang-panjang, baca Fatihah sudah. Salam-salam datang ke masjid, orang dah iqamah. Sempat 1 rakaat ataupun 2 rakaat tapi terlepas takbiratul ihram, tak apalah, sebab kita nak dapatkan 2 rakaat qabliyah subuh tersebut. Kita pun istiqamah. Tiba-tiba 30 Ramadan terlambat. Kat rumah pun tak sempat, sampai ke masjid, ke surau orang dah solat, tak payah buat qabliyah subuh.
Kita tunggu solat berjemaah bersama imam. Lepas berjemaah bersama imam, lepas main subuh, kita qada qabliyah subuh. Boleh. Qada qabliyah subuh boleh bagi orang yang istiqamah melakukan qabliyah subuh sahaja. Bagi orang yang tak istiqamah, tak boleh. Ya, jadi tuan-tuan, kalau ada selepas solat subuh ni, tiba-tiba nampak ada orang solat subuh, dan salah satu solat, bukan solat subuh, solat 2 rakaat. Kita jangan kata kat dia, solat sunat apalah, jahil dia ni, mana ada solat selepas subuh. Jangan kata kat dia, boleh jadi dia ni solat sunat qabliyah subuh. Ya, dia nak istiqamah tapi ada masa dia terlepas. Kemudian pagi Rasulullah berzikir. Berzikir, jangan tinggalkan zikir. Setiap kali lepas solat, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar 33, jangan tinggal. 5 kali waktu solat, besar pahalanya. Pahala antaranya ada hadis disebutkan, panjang pula saya cerita, saya ringkaskan. Dia datang, ya Rasulullah, orang fakir, saya solat, orang kaya pun solat, kami baca Quran, orang kaya pun baca Quran, tapi mereka bersedekah, kami tak ada duit nak sedekah. Ada tak amalan yang dapat, yang bagus? Rasul pun bagi, bacalah setiap kali lepas solat fardu, subhanallah 33, alhamdulillah 33, Allah Akbar 33, tutup dengan la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, lahul mulku wa lahul hamdu wa ala kulli syai'in qadir. Maka kamu buat macam ni, pahala kamu lebih baik daripada orang kaya tersebut sedekah banyak mana pun. Oh, seronok dia, ada amalan, ada amalan. Sebab sahabat ni tamak pahala. Tak lama lepas tu, 2-3 minggu lepas tu, datang orang miskin tu, ya Rasulullah, orang kaya dah tahu dah amalan kami, jadi mereka lebih baik daripada kami lah, macam tu. Ada tak lagi amalan lain? Kata Rasulullah, nak buat macam mana? Itulah kelebihan yang Allah bagi pada orang kaya. Jadi rugi bulan Ramadan ni kita tinggal zikir tu. Satu waktu kita tinggal rugi. Sebab saya sebut awal tadi, setiap saat besar pahala. Baca Quran satu huruf bukan 10 hasanah, berganda-ganda. Jadi satu zikir pun, zikir Nabi subhanallah, Allah, alhamdulillah, Allah Akbar pun lagi besar pahala, berganda-ganda. Jadi kalau imam tak baca sekalipun, tak apa, jangan marah imam, tuan-tuan baca je belakang sambil dengan kuliah, subhanallah, 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 cukup 3 jam, alhamdulillah, alhamdulillah, tak apa. Kadang-kadang ada imam ni selepas solat maghrib kan, selepas solat isyak, assalamualaikum, assalamualaikum, di sini ada permintaan tahlil daripada sekian-sekian, dia pun baca tahlil, afdal zikir fa'alam annahu la ilaha illallah. Dia tinggal zikir subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Yang tu yang disuruh Nabi. Tahlil belum lagi. Tahlil ni permintaan daripada jemaah. Ya, diutamakan tahlil daripada zikir Nabi, terbalik. Jadi rugi tuan-tuan. Saya kalau jadi tekong tahlil, orang minta tahlil kan, saya tak tinggal zikir tersebut, subhanallah, alhamdulillah, Allah Akbar. Lepas Allah Akbar tu, la ilaha illallah. Tuan-tuan, di sini ada permintaan tahlil daripada orang sekian-sekian, afdal zikri fa'alam annahu la ilaha, terus la ilaha illallah, tak payah baca surah-surah apa. Sebab kita nak cepat sikit kan. Kenapa? Sebab tahlil ni yang orang nak sangat ni doa kepada mak ayah dia tu je. Doa tu Allahumma ighfir lahum warhamhum wa'afihim wa'fu anhum. Itu yang confirm kita dapat manfaat pada mak ayah tersebut. Dan sedekah daripada anak dia, RM50, RM100, itu sedekah tu dikira. Tahlil la ilaha illallah belum tentu lagi, belum tentu lagi dapat kepada arwah, ya, yang dapat doa Allahumma ighfir lahum warhamhum, dan juga sedekah anak tersebut, dan doa daripada anak dia kalau tahlil, baru mak ayah dia dapat. Orang lain belum tentu lagi. Jadi kena faham konsep tersebut. Kemudian ada pula, ada masa pagi baca zikir pagi. Ni zikir pagi dan petang. Ataupun maksurat. Maksurat kan famous kan? Maksurat Hasan Al-Banna. Semua tu dalam maksurat tu semua ayat Quran dan juga zikir yang Nabi suruh baca. Bulan Ramadan ni kalau kita tinggal rugi. Masya Allah. Bulan lain kalau tinggal boleh lagi lah. Bulan Ramadan satu saat kita tinggal rugi. Bacalah tuan-tuan ya. Dulu ada yang kecil, sekarang ada yang besar. Saya beli 2-3 kat rumah. Saya ajar anak-anak saya pagi-pagi sebelum pergi sekolah baca. Mula-mula saya bimbing, lama-lama makin lama makin pandai. Ya, mudah-mudahan bila saya besar tua nanti, walaupun saya tak suruh baca, dia baca sendiri. Sebab ini sunnah Nabi. Nabi suruh. Bukan rotik-rotik yang direka-reka yang disuruh oleh para ulama zikir dia, tapi memang daripada mulut Nabi. Apa-apa yang keluar daripada Nabi semua pahala besar belaka. Zikir pagi petang. Jadi ambil maksurah. Sekarang senang tuan-tuan, Play Store ada.
Type je zikir pagi petang, baca yang belah pagi ataupun ma'thurah, pilih antara dua tersebut. Dua-dua tersebut lebih kurang sama saja, memang daripada hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Lepas tu bolehlah balik berehat. Ya, balik berehat. Lepas subuh ni balik berehat. Nak sarapan pagi tak ada. Rasa nak tidur, tidurlah. Tapi jangan tidur sebelum matahari terbit. Tak comel, hilang barakah. Kata Rasulullah, waktu pagi wa sahuri barakah. Waktu pagi ni penuh dengan keberkatan. Ya, biar matahari dah naik dah, ni dah cerah dah. Kalau boleh tahan dulu mengaji ke zikir pagi tu semua. Masuk pukul 10, pukul 11 mengantuk, tidurlah. Ada orang tidur awal, tak kisahlah tengok. Ada orang tidur awal pukul 8 sebab apa semalam tak tidur, berzikir, mengaji, solat, tak apa, tak ada masalah. Kemudian zuhur pun sama, solat zuhur berjemaah, jangan tinggal solat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur. Solat sunat rawatib 4 rakaat sebelum zuhur, 2 rakaat selepas zuhur. Tiba-tiba Bilal iqamah cepat sangat, Allahu Akbar, baru 2 rakaat kita buat. Jangan marah Bilal. Apa Bilal cepat sangat, tak sempat nak solat 4? Jangan marah. Itu memang dah peraturan masjid. Lepas salam, kita solat zuhur, solat sunat zuhur ba'diyah 2 rakaat, kita tambah lagi 2. Tambah lagi 2. Dikira kotak yang sebelum zuhur tadi. Sebab apa? Kita dah istiqamah, tak ada masalah. Ya, solat sunat rawatib ni 12. 2 sebelum subuh, 4 sebelum zuhur, 2 selepas zuhur, 2 selepas maghrib, 2 selepas isyak. 12 rakaat ni kata Rasulullah, siapa tak tinggal dapat rumah di dalam syurga. Dapat rumah dalam syurga. Jadi bulan Ramadan ni lah kita kena kita kena usahakan. Bulan lain boleh jadi kita sibuk. Bulan Ramadan kita tak makan, kita tak rush. Kalau bulan lain lepas solat zuhur nak pergi makan dah, pergi kedai, ataupun sebelum tu. Tapi bulan Ramadan tak ada makan. Kita solat sunat rawatib, dan pahala dia berganda daripada bulan lain. Kalau kita jaga biasa, kalau kita solat biasa, tapi bulan Ramadan boleh jadi Allah bagi rumah 2-3 biji, lagi banyak ke? Allahu a'lam. Kita tak tahu, berganda besar pahala dia. Masuk asar pun sama. Asar tak ada solat sunat rawatib, tapi solat sunat ada. Solat sunat qabliyah ada, tapi bukan rawatib. Maghrib, dekat maghrib, jangan lupa banyakkan berdoa sebelum berbuka. Ya, banyakkan berdoa. Habis berdoa tak tahu nak buat apa, baca Quran. Habis baca Quran, lengah, baca zikir bagi petang. Belah petang pula baca. Buka handset. Kalau orang lain tengok Facebook, tengok WhatsApp, kita pun buka zikir petang. Amsayna wa amsal mulku lillah walhamdulillah la ilaha illallah wahdahu la syarikalah. Baca zikir pagi petang. Solat maghrib jangan lupa tinggal zikir subhanallah alhamdulillah Allahu akbar. Kemudian jangan lupa solat ba'diyah ba'diyah maghrib. Itu solat sunat rawatib. Kemudian masuk isyak pun sama juga. Begitulah kita buat sampai habis Ramadan. Jangan dengar lagu raya. Dengar lagu raya fikir nak pakai baju raya apa, nak tukar langsir kan, fikir nak apa. Sekarang ni kita kena fikir ibadah tu. Masuk je 1 Syawal, Allahu Akbar, alhamdulillah, aku dah puasa, aku dah buat macam-macam ibadah. Allah bantu aku, Allah bagi aku boleh buat ibadah tu, boleh buat ibadah ni, boleh buat tu, aku tak tinggal tu, aku tak tinggal ni. Alhamdulillah, Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Habis takbir raya kan, dengarlah lagu raya kalau nak dengar. Kan. Jadi jangan bazirkan. Nasihat saya kepada saya dan tuan-tuan, jangan bazirkan setiap saat, setiap minit pada bulan Ramadan dengan perkara lawa dan perkara sia-sia. Isikanlah dengan perkara-perkara sunnah. Yang nombor 1 yang disuruh oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Nombor 2, nombor 3 barulah kita guna saranan-saranan para ulama. Tertinggal saya satu, solat duha. Solat duha pun sama tengah-tengah. Rasulullah sallallahu alaihi wasallam tak tinggal solat sunat duha. Paling pendek 2 rakaat, paling biasa dilakukan oleh Rasulullah 4 ataupun 6. Paling panjang Nabi buat 12 solat sunat duha. 12 ni pun ketika Rasulullah tertinggal qiyamul lail waktu malam. Disebutkan dalam hadis Rasulullah pernah tertinggal qiyamul lail. Sebab Rasulullah qiyamul lail 11 rakaat, Rasulullah tertinggal qiyamul lail sebab letih perang, kadang-kadang sakit. Jadi waktu siang Rasulullah ganti, kata Aisyah, dengan solat sunat duha 12 rakaat. Bukan niat tahajud, niat duha, tapi seolah-olah ganti yang semalam. Itulah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Jadi mudah-mudahan saya dan tuan-tuan dapat manfaat pada hari ini.
sama-sama kita dapat amalkan. Mudah-mudahan pahala puasa kita terbaik, Allah kira kita pahala terbaik, kemudian dimasukkan ke dalam syurga, digugurkan nama kita daripada neraka Allah Subhanahu wa taala. Yang baik daripada Allah Subhanahu wa taala, yang kurang lemah saya mohon maaf, kita tangguh dengan tasbih kafarah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi